بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini dapat kita menyambung semula kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sebuah kitab kecil yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzib Al-Asma'i wal Lughat. At-Ta'lif Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, seorang imam yang kita cintai, yang kita ambil faedah daripada kitab-kitabnya, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya yang relatif muda, iaitu sekitar 45 tahun. Dan kitab yang diberi nama Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah ini diambil daripada kitab besarnya, iaitu kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah, yang telah berlalu penjelasannya pada beberapa siri mukadimah sebagai pengantar terhadap kitab ini. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mulai memasuki penjelasan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang, iaitu biografi ringkas Nabi SAW dari beberapa aspek, yang mana yang telah kita sebut, iaitu dibicarakan daripada 21 aspek ataupun 21 sudut terkait tentang pribadi agung Nabi SAW. Baik, rujuk langsung saja pada muka surat 19, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala. Diawali dengan tajuk Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, iaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nasab ataupun jalur garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam, huwa sallallahu alaihi wasallam, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi sampai di sini kesepakatan ulama, ya.
Jadi sampai di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, kesepakatan umat sampai ke adnan. Ila huna ijma'ul ummah. Yang sampai ke sini garis keturunan Nabi SAW disepakati oleh umat. Disepakati oleh para ulama yang mengkaji tentang nasab. Ni ahli sejarah, para muakhir Islam. Adapun setelahnya sehingga Adam alaihissalam, maka sangat diperselisihkan. Sesudah itu sampai ke Nabi Adam alaihissalam diperselisihkan. Wa amma ma ba'dahu ila Adam fa mukhtalafu fihi ashaddu ikhtilaf. Ashaddu ikhtilaf, banyak sangat, ya, perselisihan yang sangat banyak, ya. Dan menurut para ulama tidak ada sedikit pun mengenai hal itu yang dapat dijadikan pegangan. Sesudah daripada ya, Adnan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam tu tak dapat dipertanggungjawabkan, maknanya ya diragui. Sebagaimana yang disebut di sinilah. Jadi qala ulama wala yasihhu fihi syai'un yu'tamad. Tak dapat dimuktamadkan, tak dapat dipegang, tak dapat maknanya tak boleh diyakini. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh para ulama, semisal Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitabnya yang sangat terkenal itu Ar-Rahiqul Makhtum, ketika membicarakan tentang nasab dan keluarga Nabi SAW, Syekh rahimahullah menyebut, iaitu nasab keturunan Nabi SAW dapat dibahagikan pada 3 bahagian. Bahagian yang pertama yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini yang disepakati. Bahagian yang kedua adalah yang diperselisihkan, iaitu mulai daripada Adnan sampai Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Dan bahagian ketiga adalah bahagian nasab yang sama sekali. Bahagian nasab yang sama sekali tidak diragukan bahawa padanya terdapat hal-hal yang tidak benar. Mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Adam alaihissalam. Jadi kita baca saja keturunan itu, silsilah ataupun sanad nasab itu, ya. Bahagian pertama dah selesai, yang ini sepakat para ulama, ya. Sebagaimana nasab Nabi SAW ini, yang bahagian pertama itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari. Dan tentunya apa sahaja yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, maka itu adalah sahih. Dan ini kalau nak lihat penjelasannya, bolehlah lihat dalam kitab Fathul Bari, sebagaimana catatan kaki mentahqiq dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Begitu juga boleh dilihat pada kitab Zadul Ma'ad, kitab yang very komprehensif tentang sirah Nabi SAW, yang dilihat daripada berbagai sudut. Dan kitab ini merupakan kitab yang pertama yang mengeluarkan faedah-faedah yang berupa fiqhus sirah dari jurusan fiqh dan berbagai lagi. Baik, kita baca apa yang dipaparkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri pada bahagian kedua ini sebagai faedah tambahan. Untuk perincian bolehlah dirujuk pada kitab tersebut. Sebab itu kitab Tahzib ini adalah kitab ringkas. Adapun perincian secara komprehensif dan meluas boleh dirujuk kitab-kitab yang lebih besar. Semisal kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, iaitu seorang ulama di zaman kita yang telah meninggal dunia. Bahagian kedua, ya, bahagian kedua sebagaimana telah disebut, bahagian nasab yang diperselisihkan, iaitu tidak diketahui secara pasti, dibicarakan oleh para ulama. Daripada Adnan, ya, dan seterusnya, iaitu Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahis bin Makhi bin Aib bin Abqar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Sinbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhad bin Ar'awi bin Aid, ya, bin Aid bin Daisan bin Aisar bin Afnad bin Aiham bin Muqsir bin Nahith bin Zarih bin Sumai bin Muzai bin Iwadah bin Aram
bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Nama ni belik-belik, betul kan? Memang nama naik kepada Nabi Adam AS tu adalah nama-nama yang agak asing pada kita. Sebab apa? Sebab itu bukan nama orang Arab. Nama-nama daripada Bani Israel, daripada sampai keturunan nanti anak Nabi Nuh AS, sampai nama-namanya seperti Yafid dan sebagainya. Itu bahagian kedua jalur, ya, ataupun nasab yang sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Bahagian ketiga pula adalah untuk sampai yang dekat kepada Nabi Adam AS, daripada Ibrahim dan seterusnya, iaitu daripada tarikh yang namanya Azar bin Nahur, atau ayah Nabi Ibrahim AS, ya. Azar bin Saru atau Saruh bin Ra'u bin Falah bin Aibar bin Shalakah bin Shalah bin Arfahshad bin Sam bin Nuh AS. Tu Sam adalah anak Nabi Nuh AS. Bin Lam bin Matau Shalah bin Anuh atau Idris AS bin Rad bin Mahlail bin Qainan bin Yanisha bin Syais bin Syith bin Adam AS. Ini sumber daripada mana ni? Ya, daripada Israiliyat, daripada Bible, daripada Taurat dan Injil. Maka di situ kisah-kisah riwayat Israiliyat kita akan temui nama-nama ini. Sebab itulah para ulama yang berselisih dan tak dapat nak dipegang. Cumanya itu disenaraikan saja. Baik, ini adalah jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran daripada jalur ini? Yang pertamanya, iaitu keturunan Nabi SAW, nasab Nabi SAW, yang telah disepakati oleh para ulama Islam, iaitu menunjukkan keturunan Nabi SAW adalah keturunan yang sangat mulia. Keturunan yang sangat mulia. Jadi Nabi SAW adalah seorang yang berketurunan mulia. Dan Nabi SAW adalah daripada bangsa Arab. Ya, bangsa Arab. Jadi pelajaran berguna adalah apabila Nabi SAW adalah daripada bangsa Arab, maka secara tak langsung orang-orang Arab, keturunan Arab mendapat kemuliaan. Kenapa Nabi SAW itu dari bangsa Arab? Jadi Allah telah memilih Nabi SAW daripada bangsa Arab. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan diri sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi an Wathilah, ya, daripada Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail AS, bangsa Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah telah memilih Quraisy, kaum Quraisy, kabilah Quraisy daripada Kinanah. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah memilih daripada Bani Quraisy itu adalah Bani Hashim. Wastafani, dan Allah memilih aku, kata Nabi SAW, min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku daripada Bani Hashim. Jadi kita tengok nama Nabi SAW, Muhammad bin Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manif sampai kepada bin Kinanah. Tengok kitab bin Kinanah, sehingga disebut, ya, dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, ya, ketika membicarakan as-salatu nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebut waja'a fi hadithi Hiraqla ma'a Abi Sufyan radhiyallahu anhu annahu sa'alahu. Datang hadis daripada tentang ni, tentang apa? Hadis daripada tentang kisah Abu Sufyan ni radhiyallahu anhu, ketika itu dia masih kafir. Dia ditanya oleh Hercules. Dan peristiwa ini bertepatan dengan, iaitu datangnya utusan Nabi SAW untuk menyampaikan surat kepada Hercules agar dia masuk Islam ketika dia datang ke Baitul Maqdis. Hercules datang nak menunaikan ibadah di situ, Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW utuskan Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu
Dihiyah. Dia bawa surat Nabi SAW. Jadi pada masa yang sama juga Abu Sufyan dan rombongan perniagaannya pergi juga ke situ. Jadi bertemulah dia. Jadi Hercules ketika itu tanya pendapatnya tentang Nabi SAW kepada ketua gereja di Baitul Maqdis. Ya. Tanya kepada Abu Sufyan sebagai musuh Nabi SAW ketika itu. Ya. Untuk melihat pandangan mereka setelah mendapat maklumat daripada utusan Nabi SAW. Jadi dia dapat maklumat tentang Nabi SAW tadi daripada pelbagai orang yang memiliki kepentingan yang berbeza. Ketika ditanya pada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, annahu sa'alahu kaifa nasabuhu fikum. Nabi ni macam mana yang diutus ni, yang mengaku nabi ni datang tempat kamu tu, ya, bagaimana tentang nasab dia? Mana yang menunjukkan nasab ini sangat penting. Dan tentunya dalam kitab Bible itu, Taurat dan Injil telah dinyatakan bahawa Rasul yang akan datang ni, Rasul terakhir ini, keturunannya mulia. Lalu faqala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, huwa fina zu nasab. Jadi Abu Sufyan kata apa? Nasab dia di sisi kami, ya, maknanya dia adalah orang yang terhormat, yang mulia. Yang dia orang yang paling terhormat dari sisi nasabnya di antara kami. Jadi dia walaupun ketika itu dia adalah musuh sengit pada Nabi SAW, tapi dari sisi ini Abu Sufyan seorang yang sangat jujur. Tak dapat nak menolak. Inilah pentingnya apa? Pentingnya kepribadian yang luhur. Jadi tidak ada celah untuk musuh. Untuk musuh apa? Mencari kelemahan sebagai senjata untuk menyerang pribadi seseorang. Biasa. Dalam pertikaian, dalam penolakan atau penerimaan, ya, orang akan pasti mencari sisi-sisi kelemahan untuk dijadikan sebagai alasan. Titik-titik lemah seseorang. Dan titik lemah di antaranya adalah setelah mereka kalah hujah, kebiasaannya mereka akan menggunakan cara yang paling remah, yang paling tidak bertamadun. Cara apa? Setelah kalah hujah, dipanggil character assassination, pembunuhan karakter. Salah satu kaedah pembunuhan karakter adalah dengan mencari tentang sejarah masa lalu, sejarah silam seseorang. Ini adalah kaedah yang dicela oleh agama kita, dicela oleh Allah Ta'ala. Ya, ini. Jadi tidak ada celah untuk mereka melihat, bahkan mereka, ya, terpukul dengan keturunan Nabi SAW itu, iaitu Nabi SAW Allah telah pilih daripada kaum yang paling mulia, iaitu daripada Bani Hashim. Dan susul galur Nabi SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenali oleh orang-orang Arab. Kenapa? Kerana anaknya Ismail alaihissalam itu boleh diibaratkan sebagai pembuka kota Mekah di zamannya. Betul kan? Dengan ibunya Hajar alaihissalam. Ya, sejak itulah, setelah ditemui, ya, muncul air daripada perut bumi yang dikenali sebagai air Zamzam, maka majulah kota Mekah sampai ke hari ini. Dan berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka berbondong-bondonglah manusia daripada seluruh pelosok dunia datang untuk melaksanakan ibadah yang agung, iaitu ibadah haji. Dan Allah berikan keberkahan pada bumi itu dengan didatangkan pelbagai buah-buahan dunia ke kota ini. Walaupun di kota itu tidak ada buah-buahan dan tidak ditanam di situ. Bahkan Allah mendatangkan pelbagai bangsa dunia daripada pelosok dunia, daripada ceruk tempat sampai ke pedalaman di setiap negara, datang berbondong-bondong, ya, ke tanah yang sangat agung, di mana disitulah diutusnya dan lahirnya seorang Rasul yang paling mulia, yang paling agung, Rasul terakhir yang wajib diikuti oleh semua manusia sejak zaman itu sampai hari kiamat. Tak lain dan tak bukan, iaitu Nabi SAW yang berbangsa Arab. Jadi otomatik sebagaimana yang kita sebut, ya, Allah muliakan orang Arab. Kenapa? Kerana kemuliaan itu disandarkan kepada seseorang itu akan mendapat kemuliaan apabila pada, ya, sesuatu itu ada kemuliaan. Contoh, cuba lihat Al-Quranul Karim ataupun bangsa Arab, orang Arab. Ya, kita lihat Al-Quranul Karim diturunkan daripada Allah yang Maha Agung.
Kemudian dibawa Al-Quran itu oleh malaikat yang paling agung, yang paling hampir, iaitu Jibril alaihissalam. Dan dibawa turun pada malam yang paling agung, iaitu malam Al-Qadar. Dan diturunkan pula pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan disampaikan di tempat yang paling mulia, planet bumi. Berbanding dengan semua planet, Pluto, Marikh, Jupiter, dipilih planet bumi. Dan pada manusia yang paling mulia, iaitu Nabi SAW. Di kota yang paling mulia. Kota apa? Kota Mekah. Di kota Mekah. Dan kepada pribadi yang paling mulia, iaitu Nabi SAW. Dalam bahasa yang paling mulia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Dan kepada bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka dimuliakan? Sebab mereka dipilih. Nabi SAW itu orang Arab, bertutur dalam bahasa Arab. Maka bangsa Arab mendapat tempiasnya, mendapat faedahnya. Jadi secara kesimpulannya adalah, maka hendaklah kita menyintai bangsa Arab. Hendaklah kita menyintai bahasa Arab. Boleh faham? Adapun individu-individu tentulah tak semua ada pelbagai perangai. Tapi secara generalnya, prinsipal, jangan kita membenci dan menghina bangsa Arab. Khawatir, ya, kerana nanti terkena pada pribadi Nabi SAW. Adapun perangai, karakter, itu ada pada semua bangsa. Tapi ciri khas bangsa Arab ini tak akan dapat ditandingi oleh mana-mana bangsa dunia. Kerana Allah telah memilih Nabi SAW dan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab. Baik, itu adalah beberapa faedah tafahum. Jadi, kemuliaan nasab Nabi SAW diakui oleh kawan dan lawan, sebagaimana dialog Abu Sufyan dengan Hercules. Dan Abu Sufyan ini sendiri, ya, beliau radhiyallahu anhu juga, ya, dari sisi nasabnya bertemu juga dengan nasab Nabi SAW. Ya, maknanya ada pertalian persaudaraan. Bagaimana nasab nasab Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang kemudiannya nanti akan menjadi apa? Siapa Abu Sufyan radhiyallahu anhu ini? Ada kaitan tak dengan Nabi SAW? Apa? Dari sisi apa? Iaitu anaknya adalah isteri Nabi SAW. Siapa anaknya? Iaitu Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nanti kita akan pelajari ketika mana Imam Nawawi rahimahullah menyenaraikan isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kalau kita compare, perbandingkan, ini faedah tambahan tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan, kalau kita tengok nasab dia radhiyallahu an, bin Sakhar bin Hab bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Bertemunya di mana? Pada Abdul Manaf. Kalau Nabi SAW tadi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tu jumpa juga dia. Ya. Tapi sebelum dia memeluk Islam, dia adalah musuh yang paling nombor satu ke depan. Begitulah hidayah Allah Ta'ala. Ya. Musuh sengit, musuh paling kuat. Ya, tapi akhirnya apabila hidayah menyapa, maka Abu Sufyan radhiyallahu an masuk Islam. Bila? Iaitu pada peristiwa Fathul Makkah. Pada peperangan Fathul Makkah, iaitu di Madinah lah. Ya. Sebelum itu dia sendirilah yang memimpin peperangan pada peperangan Badar, ya, dan seterusnya peperangan-peperangan yang seterusnya. Baik. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab tarikhnya, dalam kitab sirah, yaitu bangsa Arab, ya, dibagi pada 3. Bangsa Arab ni ada 3. Ya, ini yaitu yang pertama dipanggil Arab Baidah. Yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tak dapat lagi ditelusuri. Ya, tak dapat lagi ditelusuri secara terperinci dan lengkap. Seperti apa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sam, Judais, Imlaq, Jurhum, ya, dan sebagainya. Kisah-kisah mereka ada dipaparkan dalam Quran. Contoh tentang kisah kaum Ad dan Samud, ya, tentang kisah Nabi Rasul yang diutus di tengah mereka. Jadi, ya, berapa orang Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Ta'ala di bumi Arab? Yang paling banyak di mana? Di bumi Palestin, iaitu untuk Bani Israel. Dan 2 orang Rasul di Mesir, iaitu Nabi Musa AS. Sebelumnya adalah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS sebelumnya berasal daripada mana? Daripada sekitar bumi Palestin itu. Ya.
Di bumi Iraq seorang aja Rasul asal, kemudian berpindah juga ke bumi Palestin, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bani Israel Rasulnya banyak di Palestin tu, di kawasan tu. Adapun di bumi Arab, ada tak Rasul sebelum Nabi SAW? Ada. Yang dimulai dengan siapa? Ya, sebelum tu, iaitu Rasul yang kedua. Awal lagi untuk bangsa Arab di bumi Yaman. Siapa? Nabi Hud alaihissalam. Kemudian siapa? Ya, kaum Ad dan Samud. Bukan. Ada lagi. Ya. Nabi Ismail. Betul lah, betul lah. Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Nabi apa lagi satu? Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib dan Saleh. Syuaib di bumi Madian. Kemudian Nabi SAW. Ada 5. Jadi Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir yang diutus, ya, untuk bumi Arab. Nabi Saleh, betul lah, Nabi Saleh alaihissalam, bumi Aikah tu kan. Kalau tersilap nanti kita cek 5 tu. Ya, Nabi Syuaib. Kena cek Nabi Syuaib. Ya, baik. Itu adalah itu adalah bangsa Arab Baidah. Yang kedua adalah Arab Aribah, iaitu bangsa Arab yang berasal daripada keturunan Yahjub bin Ya'rub bin Qahtan, atau dipanggil suku Qahtaniyah. Tu. Dan Arab yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab Aribah ni ada, Arab Baidah ni dah pupus lah. Ya. Kaum Ad, Samud semua tu. Arab Musta'ribah adalah kaum Arab yang berasal daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan disebut sebagai Arab Adnaniyah. Itu tadi yang bin Adnan yang disepakati Nabi SAW itu. Kenapa dia panggil Arab Musta'ribah? Iaitu, ya, asalnya iaitu daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab, daripada Iraq tadi, bumi Kan'an. Ya, berhijrah, kemudian, ya, salah seorang anaknya daripada 2 anaknya, iaitu yang pertama anaknya Nabi Ismail alaihissalam daripada Hajar alaihissalam, pemberian daripada Raja Mesir. Kemudian dijadikan isteri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi disebabkan Sarah alaihissalam, isteri pertamanya, sangat cemburu, lalu dibawa, ya, ke bumi Mekah, ditinggalkan di situ. Dan Sarah alaihissalam, ya, kemudian melahirkan anak, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam yang lebih muda, sekitar lebih 10 tahun begitu, lebih kurang, lebih daripada itu, sebagaimana disebut oleh para ulama tarikh. Daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam inilah, bila duduk di bumi Mekah, dia asal bukan bangsa Arab, kemudian berkahwin dengan orang Arab yang datang daripada Yaman, minta izin untuk bersama tinggal di bumi Mekah, yang mana air Zam-Zam itu di bawah kendali secara sepenuhnya oleh ibu Nabi Ismail alaihissalam. Maka majulah daripada situ, ramai orang datang. Maka orang Arab daripada suku Jurhum dan seumpamanya, kemudian Nabi Ismail alaihissalam berkahwin dengan salah seorang daripada anak mereka. Dan dalam hadis terkenal, Nabi Ismail alaihissalam berkahwin dengan wanita pertama. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam datang melawatinya dan tak bertemu dengannya, dan bertemu dengan siapa? Dengan isteri itu. Lalu ditanya hal ehwal. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan perkataan yang berbentuk metafora. Kemudian balik Ismail alaihissalam, lalu dia kata apa yang dikatakan oleh lelaki itu, lalu disebut, lalu Nabi Ismail alaihissalam mengatakan itu adalah ayahku. Kemudian daripada bahasa kiasan yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu, lalu diceraikan isterinya, kerana isterinya seorang yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur sebab apa? Ya, komen tentang suaminya susah hidup dan sebagainya. Lalu kemudian Nabi Ismail AS berkahwin dengan isteri yang kedua. Lalu datang lagi nanti ayahnya Ibrahim AS. Lalu ditanya juga soalan yang sama. Lalu isteri ini memberitahu segala yang baik-baik tentang Nabi Ismail AS. Walaupun hidup susah dan sebagainya, tapi dia bersyukur dengan suaminya. Lalu kekallah isteri itu. Jadi daripada keturunan Nabi Ismail AS itulah nanti lahirnya Nabi SAW. Sebagaimana di sinilah nasab ni, ya. Nasab daripada Adnan naik ke Ibrahim itu yang kita baca tadi. Di situ kita akan temui, tapi di situ diperselisihkan. Baik, adapun daripada Nabi Ishaq alaihissalam, ya, maka lahirlah Bani Israel.
iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Anak Nabi Ishaq alaihissalam siapa? Iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, Yaqub alaihissalam kemudian melahirkan siapa? Iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian daripada jalur keturunan itulah lahirnya pelbagai rasul-rasul daripada Bani Israel yang ramai. Dan faedah tambahan daripada apa yang kita sebut tentang rasul ini. Jadi kesimpulannya adalah Bani Israel dan bangsa Arab adalah sebenarnya bersaudara, kerana datuk moyang mereka itu adalah Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tu. Dan daripada rasul yang kita sebut ini, apa istimewanya Nabi SAW ini? Ada beberapa rasul yang diistimewakan di sisi Allah dari sisi penamaan, iaitu sebelum kelahiran mereka, nama mereka diberikan sendiri oleh Allah Ta'ala. Allah dah maklumkan rasul ni nanti namanya sekian-sekian, padahal mereka belum dilahirkan lagi. Ada berapa orang rasul? Bukan, yang nama dia disebut sebelum dia lahir oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Yang pertama tentulah Nabi SAW, betul kan? Sebagaimana Allah sebut, Allah isyaratkan pada orang Yahudi, Bani Israel, nanti akan datang rasul, kamu kena beriman dengan mereka itu, iaitu Nabi SAW dalam surah As-Saff, surah yang ke-21 ayat 6. Ya, nanti Allah sebut min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, nanti selepas aku akan datang seorang rasul namanya ismuhu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang Yahudi Bani Israel, nama Nabi SAW itu disebut sebagai Ahmad, sama makna dengan Muhammad yang terpuji. Tapi apa jadi? Bila datang rasul tersebut, mereka mengingkari. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Rasul kedua yang disebut namanya adalah Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Ta'ala, iaitu surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 45. Rasul yang seterusnya yang Allah sebut sebelum dilahirkan lagi, perkhabaran akan munculnya dilahirkan mereka adalah Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 71. Dan Rasul yang kelima iaitu Nabi Yahya alaihissalam dalam surah Maryam. Nabi Yahya alaihissalam ni siapa ayahnya? Iaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Dua orang Rasul yang berada di penghujung usia yang mustahil boleh mendapat keturunan. Siapa? Nabi Yahya dan Abi Yahya pula. Nabi Zakaria alaihissalam ayah pada Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan isterinya siapa? Sarah alaihissalam. Betul kan? Sehingga Sarah senyum bila datang malaikat yang nak pergi memusnahkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Senyum dia. Bagaimana aku boleh melahirkan sedang aku wanita yang telah tua? Tapi Allah Ta'ala dia maha berbuat. Fa'alun lima yurid. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam telah tua. Tapi begitulah kehendak Allah. Ya, Allah menunjukkan ya maha kuasanya Allah Ta'ala. Perkara yang mencari adat. Ya, Nabi Yahya alaihissalam disebut dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 7. Baik, jadi kesimpulannya adalah Nabi SAW adalah daripada nasab yang sangat mulia. Dan nama Nabi SAW special. Tidak pernah ada orang yang di zamannya itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayah Nabi SAW Abdullah banyak tak? Banyak. Ya. Abdullah namanya banyak. Bahkan di bumi Madinah nanti ada seorang namanya Abdullah, tapi ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak-anak sahabat Nabi SAW banyak tak nama Abdullah? Ramai. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, dan ramai lagi. Kalau kita buka kitab-kitab tentang biografi tokoh-tokoh, kita akan jumpa ya, nama-nama yang dimulai dengan Abdullah. Adapun nama Nabi SAW ya, tidak ada, tidak berikan nama. Lalu ditanya kepada ayahnya kenapa diberikan nama, kepada datuknya kenapa datuknya bagi nama Muhammad. Ya, kerana katanya agar nama ini ya dikenali dan dipuji oleh manusia. Ya, jadi
Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, memberi nama kepada dia cucunya yang disayangi itu. Ya, sebab selama ni ahli keluarganya tidak memiliki nama seperti itu. Lalu ya, kenapa? Dengan harapan cucunya itu mendapatkan pujian dari langit dan dari seluruh makhluk di bumi. Jadi pelajaran berguna juga dari sini adalah berilah nama anak-anak dengan nama-nama yang baik, memiliki makna yang baik. Orang dulu namanya ringkas saja, satu atau dua. Orang sekarang, ya Allah, nak tulis pun susah nanti. Betul kan? 3-4 nama. Nak panggil yang mana satu? Ini menyulitkan dan tidak mengikut sunnah. Menyulitkan untuk panggil dan menyulitkan untuk ditulis dalam dokumen nanti. Susah tak? Sampai 4 nama. Ya Allah, ajaib manusia ni. Padahal telah ada contoh teladan dalam pemberian nama. Baik, selesai. Ya, secara ringkas tentang betapa mulianya, betapa sucinya garis keturunan Rasulullah SAW. Maka sehingga musuh pun memuliakan dan menghormati dan mengkagumi nasab Nabi SAW. Baik. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah sebut usai dengan mendhamahkan qaf, dua ai dengan hamzah atau tanpa hamzah, dan Ilyas dengan hamzah wasal, ada yang mengatakan dengan hamzah qat. Ini kenapa Imam Nawawi rahimahullah sebut ni? Sebab kitabnya ini datang daripada kitab apa? Kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah. Salah satu tu Imam Nawawi rahimahullah pada bab-bab tertentu akan menyebut nama ni nak baca macam mana, baris dia kok mana. Itu Imam Nawawi rahimahullah nak membuat setiap orang agar tepat dalam membaca nama-nama itu, hurufnya, barisnya. Inilah. Jadi ada faedah tambahan di sini. Baik. Selesai bab nasab. Ya, sebab itulah Islam ini mengajar kita agar iaitu diaturnya syariat perkahwinan untuk menjaga nasab keturunan. Sebab itu tujuan agama ini, segala ajaran, aturan dan hukum tak lain dan tak bukan semuanya kembali kepada 5 perkara. Itu dikenali dalam ilmu maqasid syariah. Salah satu tujuan syariat ini adalah yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu Islam dengan segala ajaran, aturan, peraturan, hukum-hukum dan sebagainya, untuk menjaga 5 perkara ini. Kerana 5 perkara ini adalah perkara yang akan mendatangkan kemuliaan, kehormatan, keamanan, kemakmuran, keadilan dan pelbagai lagi hal-hal yang disukai dan mendatangkan kebaikan bagi manusia secara individu dan hidup bermasyarakat. Dirinya dengan sesama manusia dan alam ini, juga dirinya dengan Allah Ta'ala. Boleh faham? Itu apa agama ini? Satu, nak menjaga agama. Agama itu ada aturan, kena dijaga, hukum hakam. Nak jaga agama, nak jaga orang yang telah masuk Islam, maka dilarang dia keluar daripada agama, mempermain-mainkan agama. Ada aturan, ada hukuman. Kemudian nak jaga iaitu nyawa. Nyawa tidak sewenang-wenangnya boleh diambil tanpa hak. Maknanya setiap orang terjaga dari sisi hak, nyawa, keselamatan, safety and security, dan juga health, jaga. Yang ketiganya adalah nak jaga harta benda. Jangan sekali-kali dicerobohi, dizolimi, diambil dengan sesuka hati. Dan juga ada aturan dalam mencari harta, halal, haram, semua ada aturan. Kemudian yang keempat, menjaga akal, kurniaan yang paling agung pada satu-satu manusia. Akal, dengan akal itulah manusia boleh berfikir, boleh menilai, boleh mengetahui kebaikan dan keburukan dan pelbagai lagi. Dan dari situ dia boleh buat pilihan di antara kebenaran dan kebatilan, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat dan pelbagai lagi. Akal fungsinya adalah untuk membuat pilihan, membuat keputusan, mengambil tindakan. Dan yang kelima yang ada kaitan di sini adalah tentang nasab keturunan. Sebab itu Islam mensyariatkan perkahwinan sesuai dengan aturan dan melarang
Ya, selain daripada itu. Dan perkahwinan pula ada aturan. Siapa yang boleh dikahwini, siapa yang tidak boleh dikahwini. Dan bab perkahwinan itu terdapat perincian yang sangat luas. Ya, sesudah berkahwin ada aturan untuk menjaga kerukunan rumah tangga dan pelbagai hak suami, hak isteri dan pelbagai lagi. Dan sebelum seseorang itu berkahwin, maka dia sangat dituntut untuk memastikan pasangan, ya, pasangannya adalah orang yang dinilai dari sisi yang pertama letak agama. Bukan kecantikan, kekayaan, gelaran, kelulusan, kedudukan dan sebagainya, tapi dilihat dari sisi agama. Ya, kemudian datanglah hal-hal yang lain. Ini faedah tambahan. Pukul berapa sekarang? Baik. Jadi itu yang pertama. Kita nak sambung ke kunyah ni? Panjang kan? Baik, kita berhenti dulu di situ. Ya, cukup. Ya, tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab, ya, mereka sangat menjaga tentang nasab. Mereka boleh telusuri sampai beberapa generasi. Adapun kita orang Melayu, kurang memberi perhatian. Ya, sulit untuk kita melacak atau menelusuri nasab kita sampai 20 generasi. 20 memang sulit lah. 5 pun susah. Ya, 10 lagi payah. Kecuali orang-orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan. Biasanya mereka menjaga. Contohnya raja-raja, sultan-sultan. Memang ada panjang. Siap ada carta dia lagi. Bahkan berpecah-pecah. Begitu juga, ya, orang-orang yang mengaku mereka itu adalah keturunan Nabi SAW. Maka sebagai bahan bukti, mereka dipersilakan untuk menunjukkan iaitu nasab keturunan mereka yang telah diiktiraf. Jadi bukan hanya sekadar pengakuan. Sepatutnya bila mereka mengatakan mereka adalah keturunan Nabi SAW, ya, untuk mengelakkan fitnah, maka tunjukkan, ya, supaya manusia hilang keraguan dan datanglah keyakinan untuk menutup apa? Pintu fitnah. Ya, saya memang berketurunan Nabi SAW. Sekian, satu-satu. Bukan tujuan untuk berbangga-bangga, tapi untuk mengelakkan fitnah. Kerana orang yang memiliki keturunan dengan Nabi SAW adalah orang yang hendaknya kita muliakan. Ya, dan mereka memiliki ketentuan yang berbeza berbanding dengan orang yang tidak berketurunan Nabi SAW. Mereka tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, boleh terima hadiah. Sebagaimana ketika mana datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebelum Islam, ya, dia datang bertemu dengan Nabi SAW, dia bawa kurma. Dia pun bagi pada Nabi SAW. Nabi SAW tak apa uniknya. Nabi SAW tanya, ni apa ni, hadiah ke apa? Dia kata ini adalah sedekah. Maka Nabi SAW tak makan. Esok dia datang lagi, bawa kurma. Nabi SAW tanya lagi, ini apa ni? Dia sebut ini pemberian. Dia bagi. Lalu Nabi SAW makan. Ketika Nabi SAW makan kurma itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengamati Nabi SAW. Dia ada tujuan, dia purposely dia datang bawa. Sebab apa? Sebab dia telah sebelum datang daripada Parsi, dia telah mendengar pendeta-pendeta, padri-padri mengkhabarkan dalam kitab-kitab mereka, dan mereka juga sedang menunggu-nunggu di pelbagai belahan dunia. Kalau mengikut sejarah, ya, sebagaimana juga yang dipaparkan oleh Syekh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah dalam kitab Sirah An-Nabawiyahnya tentang keadaan dunia Arab, dunia ketika itu di pelbagai belahan dunia. Mereka juga sedang menunggu kedatangan Rasul. Memang dah sampai zaman dah. Zaman itu kosong daripada Rasul. Lalu mereka menunggu Rasul yang disebut yang terakhir dalam kitab-kitab mereka. Sebab tu ketika mana Dr. Zakir naik, ya, berdebat dengan orang-orang, ya, daripada berbagai ahli kitab, Kristian, Yahudi, ya, orang-orang India, Hindu, dia buka kitab-kitab itu dan menyatakan dalam kitab-kitab ini pun disebut. Ya, dalam kitab Hindu tu lagi banyak penjelasannya. Ya, negerinya bagaimana, nama apa, keadaan tanah dia bagaimana. Memang very, ya, very precise menjelaskan Nabi SAW. Begitu juga, ya, orang-orang Majusi, Parsi itu. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengar perkhabaran bahawa sebagaimana disebut oleh pendeta-pendeta mereka itu. Lalu dia pun datang, termotivasi, terdorong untuk datang. Sebab dikhabarkan dalam kitab itu Rasul itu nanti akan datang di bumi Madinah, pada pasir itu. Lalu dia pergi ke Madinah.
Dan di ketika itu pun dia dah dengar dah. Dah ada dah, Rasul tu dah sampai dah muncul. Lalu dengan itu dia pun langsung datang. Kemudian dia ditangkap menjadi hamba kepada seorang Yahudi di bumi Madinah. Jadi ketika Nabi SAW berhijrah, lalu dia mengambil kesempatan setelah mendengarnya, dia datang mencari tahu. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Nabi SAW. Itulah kisah. Lalu ketika dia melihat, dia nak mengamati, nak confirm betul kan. Sebab apa dalam kitab tu pasti akan menjelaskan. Dia nak tengok tanda betul ke bukti. Yang pertama dah nampak lah. Rasul ni dia tak makan daripada sedekah dan juga zakat. Lalu dia pun melihat di belakang Nabi SAW. Ketika Nabi SAW makan, dilihat di belakang ada tanda, iaitu khatam nubuwah. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebut satu bab khatam nubuwah, iaitu ada sebesar seperti telur merpati. Lalu dia tengok, dia nampak, dan dengan itu satu mata lah dia masuk Islam. Itulah sejarah awalnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masuk Islam. Begitulah orang-orang yang mencari hidayah, Allah pasti akan berikan hidayah. Sanggup tu daripada jarak yang sangat jauh, negara Parsi, Iran sekarang, pergi ke bumi Madinah demi untuk mencari dan meraih hidayah. Persoalannya, kita ni dah dapat hidayah. Hidayah ilal Islam, Allah kurniakan kita menerusi keluarga, keturunan. Tetapi bagaimana persoalannya hidayah alal Islam? Adakah kita benar-benar seorang Muslim yang sejati, yang menunaikan segala tuntutan-tuntutan yang telah ditaklifkan kepada kita? Sejauh mana benarnya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, dan sejauh mana benarnya cinta kita pada Nabi SAW. Dan Allah bagi ukuran, Allah bagi neraca kebenaran kecintaan kita pada Allah dan Rasul dalam firman-Nya, iaitu surah Al-Imran ayat 3, surah yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, Allah perintah pada Nabi SAW untuk menyampaikan ini kepada kaumnya, umat yang didakwahinya. Jika kamu menyintai Allah, kamu mengaku kamu menyintai Allah. Kita ni lah orang Islam, mengaku cinta Allah. Apa bukti? Mesti ada bukti. Show me, show us, show your evidence, prove it. Jadi kaedah mudah Allah sebut, jika kamu cinta pada aku, wahai hamba-hambaku yang mengaku cinta padaku, maka hendaklah kamu ikut utusan aku ini, iaitu Nabi SAW. Maka engkau hendaklah ikut Nabi SAW. Fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka apa yang kamu dapat kalau kamu ikut Nabi SAW? Ikut apa ni? Ikut cara beragamanya Nabi SAW. Maka kamu akan mendapat pengampunan dan mendapat kecintaan, dan kamu akan diampunkan seluruh dosa-dosa. Jadi syarat mendapat pengampunan dan kecintaan daripada Allah, iaitu ikutlah Nabi SAW. Jangan keluar daripada aturan Nabi SAW. Ikut sunnah Nabi SAW, jangan keluar. Jangan memandai-mandai, menukuk tambah. Itulah bid'ah. Sebab itulah setiap kali orang-orang yang memahami ayat ini akan mengingatkan umat tentang tauhid, mengingatkan kepada lawannya, iaitu syirik, mengingatkan kewajipan terhadap Nabi SAW, iaitu tegak, kukuh, teguh di atas sunnahnya, dan menjauhi diri sejauh-jauhnya daripada sebarang kebid'ahan, sebesar apa, sekecil apa pun dia. Sebab apa? In return, investment dia dalam dua urusan ini, maka mendapat kecintaan daripada Allah dan mendapat pengampunan. Ini syarat dan jawab pada syarat. Consequence dia daripada perbuatan tersebut, natijahnya dapat apa? Ikut Nabi SAW, iaitu ittiba'ur Rasul. Nabi SAW tak tinggalkan satu perkara pun, sekecil apa pun, dalam segala urusan. Masuk bilik mandi, masuk tandas, tidur, hubungan suami isteri, nikah kahwin, jual beli, memerintah negara, mendidik anak-anak, berinteraksi dengan alam ini, makhluk manusia dan orang kafir, orang Islam. Tak ada satu pun yang diabaikan oleh Nabi SAW. Lengkap. Dan Allah pun dah sebut dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Indah tak hidup dalam
dalam ruang lingkup skop yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Indah. Maka barang siapa yang keluar daripada aturan itu, sungguh dia sedang menuju kepada kerugian. Dan kemuncaknya yang paling ditakuti, dia yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah dah murka, bagaimana nak dapat kecintaan dan keampunan daripada Allah? Sebab itu penting kita mengetahui tentang peribadi Nabi SAW. Ya, dari sisi apa? Dari sisi ajaran Nabi SAW. Dan seseorang tak akan dapat mengetahui perkara itu melainkan dia mulai dengan mempelajari tentang peribadi agung Nabi SAW. Mulai daripada apa yang dipaparkan di dalam kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baru datang kecintaan. Bila datang kecintaan, kita akan mengikuti orang yang kita cintai. Apa yang akan kita ikuti? Ajarannya. Dan kita akan menjadi orang yang sangat teliti dan berhati-hati agar jangan sekali-kali menyelisihinya. Ya, kerana khawatir nanti ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita dah selesai semua urusan, sebelum kita meniti titian sirat, kita akan pergi ke telaga Nabi SAW, Al-Haud. Dan Nabi SAW dah peringatkan, dan hadis-hadisnya adalah hadis mutawatir, akan ada sebahagian daripada umatnya akan dihalau. Dihalau. Ya, suhkon, stay away. Bahasa kasarnya, get out. You are not allowed to enter and drink di telaga aku. Sebab di dunia dulu kamu menyelisihi aku, kamu berbuat bid'ah, muhdath, kamu murtad dan berbagai lagi. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Ya. Pengakuan cinta kamu itu palsu, dusta. Walaupun kamu mengaku kamu cinta, ya, tapi cinta kamu itu kamu palingkan bukan kepada aku, tapi kepada manusia-manusia yang kamu angkat melebihi diriku. Dalam bahasa contoh, Nabi SAW tak kata begitu. Ni maksudnya, mafhumnya. Kamu ikut kata Tok Guru, kamu ikut kata Pak Kiai, kamu ikut kata Ustaz fulan itu, fulanah itu. Padahal terang-terang apa yang mereka serukan itu bukan daripada apa yang aku serukan. Ni ayat tadi tu. Selamat kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu alam. Itu sebagai penutup untuk siri yang pertama dalam penjelasan tentang awal pribadi Nabi SAW dari sisi nasab Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang dengan itulah Allah muliakan kita sebagai umat Islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah panjang umur kita akan sambung, iaitu tentang kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunahu wa asma'uhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.